Okey, soalan seterusnya kita nak tengok adalah tengok soalan nombor 4. Yang ni dia pemahaman dia tak ada kira-kira. Okey, saya tengok memang ada beberapa di kalangan awak yang memang susah nak faham graf-graf ni. Okey, tak apa, kita tengok, kita try kali ni. Okey, so Raja menunjukkan satu graf halaju masa bagi suatu objek. Okey, saya tukar pada merah dulu bagi satu objek. So, objek tu bergerak daripada P pergi ke Q, pergi ke R, pergi ke S, lepas tu pergi ke T. Okey, bahagian graf yang manakah menunjukkan pecutan mala? Okey, first awak kena tahu pecutan mala tu maksudnya apa? Pecutan mala tu maksudnya dia memecut secara sekata. Alright, itulah yang dikatakan sebagai pecutan mala. Adakah maksudnya pecutan mala ini halaju sifar? Tak. Kalau halaju sifar, pecutan pun sifar. Okey, adakah pecutan mala bermaksud halaju mala? Tidak. Halaju mala pecutan sifar. Alright, so kalau pecutan mala maksudnya pecutan tu sama sahaja. Okey, apa jadi dekat halaju kalau pecutan mala? Halaju semakin meningkat. Ingat tu, sekiranya pecutan mala, maka halaju semakin meningkat. Okey, so first, kita kena tengok graf ini. Graf ini adalah graf halaju masa. Awak dah belajar, tengok balik nota form 4. Untuk graf halaju masa, kecerunannya adalah pecutan. Very good. Okay, so dia tanya PQ, QR, RS dan juga ST. Kita tak payah tengok pilihan jawapan, kita tafsir je sendiri benda lah ni. Okey, daripada pergi P ke Q, tengok P ke Q. Alright, ada tak pecutan? Ada. Sebab apa? Sebab halaju semakin bertambah. Alright, so P ke Q mungkin jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok Q ke R. Okey, Q ke R, halaju dia sama betul tak? Halaju dia sekata. Kat sini saja halaju dia. So, adakah objek ini mengalami pecutan? Kalau halaju dia sama? Tidak. So, B bukan jawapan dia. Alright. Okey. C, R ke S. Tengok R ke S pula. Okey. So, halaju makin lama makin meningkat ke halaju makin lama makin bertambah? Halaju makin lama makin meningkat ke makin bertambah? Okey, ulang balik soalan. Halaju makin lama makin meningkat ke halaju makin lama makin berkurang? Yes, halaju makin lama makin berkurang. Ketika R, halaju dia dekat sini. Lepas tu dia turun pergi ke S, which is kita boleh cakap kosong. Dia macam kenderaan ni makin lama makin kurang. Dan bolehlah kata dia berhenti, betul tak kan? Alright, sebab halaju dia dekat S ni kita kata sifar. So, sekiranya objek awak tu semakin lama semakin kurang halaju dia, adakah dia mengalami pecutan mala? Tidak. Dia mengalami apa? Dia mengalami nyah pecutan. Sebab dia makin slow. So, adakah si jawapan dia? Tidak. Alright. Kemudian kita tengok S ke T. Okey. So, S ke T kalau ikutkan paksi ni, awak faham paksi X, paksi Y ni kan? Okey. Kalau S ke T, berapakah halaju objek ni pada kedudukan S? Kosong. Berapakah halaju objek pada kedudukan T? Kosong. Jadi, objek ni bergerak tak? Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, adakah pada kedudukan S dan T ini objek awak mengalami pecutan? Tidak. Alright. Nak potong pun dah jadi tak potong dah. So, secara automatik, jawapan bagi soalan ini adalah A, P dan Q. Alright. Saya nak beritahu kat awak. Bila awak jumpa perkataan mala, graf awak mesti garis lurus. Kalau awak jumpa graf yang melengkung, itu bukan mala. Alright. So, dalam kes ini, straight ini is mala. Ini pun mala juga, tapi malanya kosong. Ini pun malar juga, tapi malarnya nyah pecutan. Ini pun malar juga, malarnya kosong. Sebab tu jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 8. Alright. Ni yang antara yang ramai salah lah Okey, Raja 6 menunjukkan daya-daya mengufuk, okey, yang bertindak ke atas sebuah motosikal yang sedang memecut. Okey, look at this word. Sedang memecut. Okey, maksudnya dia tengah pecut Okey, so apa yang dia bagi kepada awak? Dia bagi a few things ke awak. Okey, dia bagi motosikal. Motosikal ni dia dah kata sedang memecut. Maksudnya pecutan ni sama dengan kosong ke? Tak, pecutan ini tak boleh sama dengan kosong sebab dia kata sedang memecut. Kemudian tujah ke hadapan. Tujah ke hadapan ni maksudnya daya. Daya tujah ke hadapan. Adakah daya tujah ini kosong? Pun tak juga sebab awak punya motor bergerak ke depan. Okey. Kemudian dia bagi tahu dekat awak ada daya rintangan dekat belakang.
Okay, dia tak bagi tahu nilai, tak apa. So, ada daya geseran ke belakang. Alright, faham gambar rajah ni? Maksudnya motor ini bergerak dengan pecutan dan daya tujah ke hadapan untuk mengatasi daya rintangan dan daya geseran. Alright, so rintangan mungkin rintangan udara, geseran mungkin geseran tayar dengan jalan. Pernyataan yang manakah betul mengenai daya-daya yang bertindak ke atas motosikal itu? Okay, daya paduan bersamaan dengan sifar. Okey, daya paduan bersamaan dengan sifar. Okey, buka balik buku nota yang kita dah belajar masa form 4. Apakah ciri-ciri sesuatu objek sekiranya daya paduan dia adalah sifar? Okey, contoh yang paling senang kalau kita tengok awak gantung frame gambar dekat dinding. Okey, awak gantung frame gambar dekat dinding. Okey, frame itu bergerak tak? Tak bergerak. Frame itu adakah frame itu jatuh ke bawah? Pun tak juga kan? Frame itu tak jatuh ke bawah. Okey, tetapi awak tahu yang frame ini mempunyai jisim dan dia ada berat sebab dekat bumi kita ada tarikan graviti. So kalau ikut logik, awak punya frame ini mesti berbum jatuh ke bawah. Tetapi disebabkan frame ini mungkin contohnya awak gantung pada satu tali. Okey, maka tali ini dia punya daya gantungan dia, okey, adalah sama dengan berat dia. Barulah awak dapat hang awak punya frame itu dan dia tidak bergerak langsung. Okay, so inilah yang terjadi. Maksudnya daya yang tarik dia ke atas adalah sama dengan berat dia. Okey, maka apa jadi daya paduan dia? Daya paduan dia bersamaan dengan sifar. So, daya paduan sifar ini adalah bagi objek yang tidak bergerak atau dalam kes bergerak ni hal laju seragam. Okey, so ingat dua benda daya paduan sifar apabila objek tidak bergerak ataupun kalau dia bergerak hal laju dia seragam. Adakah motor ini bergerak dengan hal laju seragam? Tidak, motor ini sedang memecut. Jadi adakah daya paduan dia sifar? Tidak, daya paduan dia bukan sifar. Berapa? Tak tahu sebab dia tak bagi nombor. Okey, yang kedua, daya paduan tidak bersamaan dengan sifar. Of course lah kelas, kalau dah daya paduan bersamaan dengan sifar salah, mestilah daya paduan dia tidak bersamaan dengan sifar. So this is the answer. But why? Kenapa ini jawapan dia? Kerana motor ini sedang memecut. Jadi ini bermakna ada salah satu daripada daya yang dikenakan ini menang. Menang ni maksudnya dia lebih daripada orang lain. Okey, apa dia? Iaitu pecutan dan daya tujah yang menyebabkan motor ini ke hadapan. So that's why untuk yang ini jawapan dia adalah, nak buat rectangular keluar ni pula. Jawapan dia adalah B. Alright class, next question number 10. Okey, Raja menunjukkan sebiji bola dilepaskan dari satu ketinggian tertentu jatuh melalui titik H, J, K. Jelas tak ada masalah kan benda tu, senang faham. Alright, jumlah tenaga bola itu ialah jumlah tenaga bola itu. Jumlah tenaga bola itu. Okey. So, awak kena cari yang paling tepat antara semua ni apa. But let's say kita study dulu. Okey, tajuk apa ni kelas? Prinsip keabadian tenaga. Sepatutnya dalam kepala otak awak dah boleh tangkap lah apa itu prinsip keabadian tenaga. Saya bagi sikit hint. Prinsip keabadian tenaga menyatakan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Okey, apa maksud boleh berubah bentuk? Saya ulang sekali lagi ni. Pada kedudukan H, apakah bentuk tenaga yang ada dekat sini? Tenaga keupayaan graviti. Sebab apa? Sebab dia ada ketinggian. Formula dia apa? mgh. Okey, pada kedudukan J, apakah tenaga yang dimiliki oleh bola ini? Tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab dia dah lepas. Jadi dia ada hal laju. Okey, tetapi dekat kedudukan J ni ada tak tenaga keupayaan graviti? Macam mana nak tahu? Senang je. Ada tak ketinggian bola tu dekat J? Ada. Jadi dekat kedudukan J ni dia mempunyai tenaga kinetik plus tenaga keupayaan graviti sebab dia ada hal laju dan dia juga ada ketinggian. Okey, kemudian kita ada kedudukan K. Okey, so kedudukan K, gambar ni sebenarnya macam tak jelas sangat. Jadi kedudukan K ni dia sampai tak dekat permukaan ni? Pada pandangan saya dia macam belum sampai. Okey, so dia ada hal laju tak? Dia ada hal laju. Okey, kalau kita kata ada ketinggian, bolehlah kita letak ada ketinggian. Jadi bermaksud dekat kedudukan K ini kita boleh kata dia mempunyai tenaga kinetik yang maksimum, yang banyak. Sebab dia dah nak sampai, dia paling laju dekat situ.
Okey. Alright. So soalan tu tanya jumlah tenaga. Jumlah tenaga. So kalau jumlah tenaga, dia tengah menguji awak dari segi prinsip keabadian tenaga. Okey. So apa yang prinsip keabadian tenaga kata? Tenaga tidak boleh dimusnahkan atau dicipta tetapi berubah bentuk. Itu definisi dia. Dari segi nilai berapa? Okey, katakan tenaga keupayaan graviti dekat sini adalah 10 joule. Berapakah jumlah tenaga dekat J? 10 joule juga. Berapakah jumlah tenaga dekat K? 10 joule juga. Walaupun HJK ini berbeza jenis tenaga dia, tapi ketiga-tiga ini mempunyai jumlah yang sama. So, jawapan kepada jumlah tenaga itu adalah constant at all point. Aku salah lagi ambil benda ni. Constant at all point. Jumlah tenaga adalah sama di semua titik. Okey kelas, seterusnya kita pergi soalan nombor 13. Okey, Raja menunjukkan sebuah tong minyak berisi padu V. Maksudnya V ni adalah isi padu keseluruhan tong minyak. Dia terapung di dalam air dengan 3/4 daripada isi padu dia tenggelam. Maksudnya 3 ni. Yang bahagian yang tenggelam ni adalah 3/4 daripada isi padu dia. Okey, jika ketumpatan air ialah rho, okey, daya apungan yang bertindak ke atas tong minyak ialah. Alright, very simple class. Dia adalah prinsip Archimedes. Ingat lagi prinsip Archimedes. Okey, kalau kita masuk dekat dalam satu baldi air, baldi muat ke tak kisahlah, masuk dalam baldi air. Lepas tu jumlah air yang dikeluarkan itu adalah sama dengan daya tujahan awak. Jadi isi padu air yang keluar tu. Okey, so untuk menjawab soalan ini, awak memerlukan formula ini. Alright, so F ini apa? F ini adalah daya apungan. Okey, daya apungan sama dengan V. Okey, V isi padu, rho is dia bagi, G is tarikan graviti, pecutan graviti. Alright, so sekarang ni yang menjadi persoalan kita semua ada rho G kecuali last. So obviously ini bukan jawapan dia. Okey, ini bukan jawapan dia. Alright, kenapa tak lekat pula? Okey, so ini bukan jawapan dia. So jawapan dia antara A, B dan juga C. Okey, so macam mana nak tahu 1/4 V ke atau 3/4 V? Very simple. Alright, so tengok balik soalan ni, dia kata 3/4 daripada V itu tenggelam. So, simple je. Daya apungan sama dengan isi padu air yang keluar, betul tak? So, kalau awak letak kaki je dalam baldi, maka isi padu air yang keluar adalah untuk kaki awak punya isi padu je lah. Takkan sama dengan isi padu badan awak semua kan? So, do this oil drum. So disebabkan isi padu yang tenggelam cuma 3/4 daripada apa? 3/4 daripada isi padu tong itu, maka daya apungan dia adalah 3/4 V rho G, which is kalau soalan ini jawapan dia adalah B. Kenapa 3/4? Sebab cuma 3/4 sahaja yang tenggelam.